Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Tasnim Tifaiz. Saya Muhammad Mafiras bin Muhammad Zabidi dari Skuad Cakna TVPSS SK Labu Besar. Rabu 18 Oktober 2023, program Follow Up Follow Through FUFT penerapan nilai perpaduan IAB. Hari ini Sekolah Kebangsaan Labu Besar telah menerima kunjungan Encik alias bin Muhammad Naib, Ketua Jabatan-Jabatan Pengurusan Kepimpinan Perpaduan dan Kenegaraan Pusat Pembangunan Komuniti IAB Bandar Instek nilai PON Negeri Sembilan. Sekolah Kebangsaan Labu Besar juga menerima kunjungan Puan Siti Nur Haizat binti Abdul Rahman, penolong PPD, PPP Sumber dan Teknologi Pendidikan Kulim Bandar Baharu. Jom kita ikuti program penerapan nilai perpaduan ini di Sekolah Kebangsaan Labu Besar. Jom! Salam TS25. Salam perpaduan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik alias bin Muhammad Naib, Ketua Jabatan Pengurusan Kepimpinan Perpaduan dan Kenegaraan Pusat Pembangunan Komuniti Institut Amiruddin Baki Bandar Instek nilai 9. Yang berusaha Puan Siti Nur Haizat binti Abdul Rahman, menolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai Pelatihan Pendidikan Sumber dan Teknologi Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baharu. Yang berusaha Barisan Perlengkanan Cikgu Fatimah binti Abdul Hamid, Perlengkanan Pentadbiran, Puan Nur Haidin Bahari, Perlengkanan Karya Murid, dan Cik Puan Nur Rasidah binti Tuan Tuki, Perlengkanan Co-Curriculum, guru dan anak-anak Labu Besar. Syukur kita hari ini kita didatangi dengan kehadiran Encik alias bin Naib dan Puan Haizan untuk bersama-sama kita dalam follow up follow through berkaitan dengan nilai perpaduan, penerapan nilai perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Anak-anak Labu Besar, perpaduan, salam perpaduan. Jadi dalam bercakap mengenai perpaduan menjadi satu tonggak. Okey, kalau kita tengok konsep perpaduan ini adalah ungkapan yang digunakan oleh pakar akademik yang menerangkan pengalaman Malaysia dalam aspek hubungan etnik sejak 13 Mei 1969. Dan jadi pasti tahun 6 telah pun mendengar cerita ini dan kita pun telah sentuh ketika pelancaran bulan kebangsaan. Jadi wujudnya perpaduan sosial ini adalah bukan berarti tiada perbezaan dalam berbagai bahasa, perbezaan dalam berbagai budaya, perayaan, pakaian. Namun perpaduan ini telah diterapkan supaya kita menerima dalam negara Malaysia. Jadi perpaduan secara umumnya ditakrifkan sebagai kesamaan dan kesatuan dalam bentuk identiti nasional seperti satu bangsa, satu bahasa, dan mengambil kira konteks kepelbagaian etnik, bahasa, agama, budaya. Maka konsep perpaduan yang ditekankan di Malaysia iaitu perpaduan dalam kepelbagaian.
Jadi GB telah pun menghadiri kursus penerapan nilai perpaduan yang diaturkan oleh IAB. Inilah pensyarah GB, Cik Alias. Say hi. Dalam kursus ini kami diterapkan untuk menyebarluaskan perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru serta anak-anak Labu Best. Yang Tuan Cik Ilyas dan Pak Haizan dapat lihat, kami adakan satu sorakan semangat, satu kata, satu laungan. Seperti yang telah didengar tadi. SK Labu Besar kami Labu Best. We Labu Best. Nakno. Supaya kita perpaduan dalam satu sorakan semangat. Terima kasih. Dalam kalangan guru-guru dan guru-guru, bila guru kita menyebut I say Labu, you say Best. Nak dengar dulu dia. Boleh tak? Guru-guru yang AJB boleh? I say Labu, you say Best. Anak-anak dah sambut. Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman tuan dan puan, pihak sekolah juga mengadakan beberapa aktiviti lah. Sebelum ni kami pun pada minggu perpaduan kami telah menjemput sekolah yang berdekatan ke SJJT dan PhD untuk bersama-sama untuk meraihkan pelbagai dalam perpaduan. Dan baru-baru ini beberapa aktiviti seperti pelancaran bulan kebangsaan, betul gembala anak-anak merdeka daripada pelajar sekolah menengah yang berdekatan, sekolah menengah kebangsaan Labu Besar, untuk bersama-sama dengan anak-anak SK Labu Besar pada PPKI berjalan dari sekolah menengah, dan hasil daripada kunjungan gembala anak mereka inilah hasil usaha sama yang dibuat. Tekad perpaduan penuhi harapan. Inilah yang kita tengok. Pendidikan bulan kebangsaan juga dijelaskan kepada kemudian tekad perpaduan penuhi harapan. Kami juga sedang menyambut hari Karnival Keusahawanan yang saya rasa adalah satu kejayaan besar. Bukan saya rasa guru-guru, warga SKLB dan komuniti yang hadir, dan kami mengadakan jalinan menunjukkan perpaduan jalinan dengan pamer, iaitu bank-bank, RSP, BSN, tabung haji, askar batalion, dua batalion datang bersama kami menunjukkan dengan tema yang kami rancangkan dan teras nilai perpaduan. Dan sambutan Mawlidin Rasul juga membawa tema yang sama, perpaduan teras Malaysia Madani. Dan SKLB juga bukan menerapkan dalam agenda-agenda aktiviti yang disarankan oleh Kementerian Kami sahaja. Namun kami menubuhkan satu tim, bukan saja untuk memperkenalkan ataupun menyatupadukan antara warga SKLB, anak-anak Labu Best ni, tapi kami menubuhkan satu tim, iaitu mengadakan satu jaringan dengan peringkat antarabangsa, iaitu kita beri tepukan kepada tim Rendang Kimchi Junior. Kolaborasi secara alam-alam dan menjadikan satu video untuk memperkenalkan Malaysia daripada makanan, daripada bangsa pakaian dan perbahagian. Jadi banyak. Jadi kunci utama kejayaan kita ialah kepatuhan dalam kepelbagaian yang kita miliki. Kepelbagaian dalam makanan, perayaan, pakaian, tradisi dan keupayaan seluruh rakyat. Kita terangkan kepada anak-anak SK Labu Best dulu dalam meraihkan kemajemukan etnik. Okay.
Jadi setiap kejayaan mestilah kita prihatin dan adalah menunjukkan kepada kamu dalam kalangan rakyat Indonesia seperti kata peribahasa, bulat air kerana bentuk, bulat manusia kerana memakan. Dan salam kepada Tuhan. Aku lupa lihat dalam Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Cikgu Asri, pengacara majlis. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Ghani atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan doanya makbul, terlimpah kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Yang saya hormati Puan Halimah binti Yaakob, Guru Besar SK Labu Besar, Puan Nur Haizan binti Abdul Rahman, Penolong PPD Kulim Bandar Baharu, barisan guru penolong kanan, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah, seterusnya anak-anak murid yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Jadi marilah sama-sama yang pertamanya kita merafakkan sedikit kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab perpaduan ini kita dapat berjumpa. Cikgu jauh datang daripada Nilai Negeri Sembilan. Siapa pernah sampai ke Negeri Sembilan? Dekat Negeri Sembilan tempat yang paling orang suka pergi. Kalau tanya cikgu-cikgu pun cikgu-cikgu suka pergi. Dia ada satu tempat nama dia Nilai 3. Dah tangan. Okey, dia kata Nilai 3. Pernah tak mak bawa pergi Nilai 3 masa pergi ke Negeri Sembilan? Ada? Mak bawa apa kat Nilai 3? Dia membeli belah. Nak beli kain murah dekat Nilai 3. Negeri Sembilan. Jadi dengan asbab perpaduan, cikgu datang daripada Negeri Sembilan, dapat berjumpa dengan Cikgu Halimah, dapat berjumpa dengan Puan Nur Haizan, dapat berjumpa dengan guru-guru SK Labu Besar yang hebat-hebat, dan dapat berjumpa dengan anak-anak SK Labu Besar yang sangat bersemangat. Sangat seperti untuk diri sendiri. Terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini dapat saya ulangkan walaupun yang tadi dekat. Daripada Kulim. Rupanya saya juga dah nak terlelah pun bawah kereta. Jadi alhamdulillah ada kulihat sampai tuan-tuan masuk kepada terkejut tengok Cikgu Halimah kumpulkan seluruh warga sekolah. Hebat warga sekolah SK Labu Besar. Dan tahniah. Baik, terima kasih. Dan kita yakin guru besar orang yang hebat, sudah hatinya di belakang yang menjadi tulang belakang kepada guru besar di kalangan penolong-penolong kanan dan guru-guru yang juga hebat, serta murid-murid yang akan jadi anak-anak yang hebat pada masa hadapan. Sebagaimana yang kita dengar, bagaimana yang kita dengar yang disebut oleh Datuk Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang selalu disebut, dia nak sekolah-sekolah menghasilkan anak-anak yang baik lagi cerdik. Jadi anak-anak yang akan depan ni mudah-mudahan menjadi anak-anak yang ABC. Anak-anak apa? Anak-anak yang baik lagi
cerdik. Baik, insya-Allah. Baik akhlaknya, baik adabnya, baik integritinya dan cerdik dalam melakukan tindakan hasil daripada makna pembelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru. Jadi kedatangan cikgu pada hari ini sudah tentu pasti Guru Besar telah maklumkan tadi yang salah satu program follow up, follow through, iaitu tindak ikut dan tindak tutur. Iaitu apa FST ni? Ini merupakan program bimbingan selepas Guru Besar menghadiri kursus yang telah pihak IMG adakan. Jadi ini merupakan sebahagian untuk penyempurnaan kepada kursus yang telah diadakan pada 7 Julai hari itu kan, yang kita adakan di SSPP JPN Negeri Kedah. Jadi adik-adik tengok, anak-anak tengok, Guru Besar pun pergi belajar lagi. Jadi anak-anak boleh kena belajar lebih banyak daripada apa yang Guru Besar telah pelajari. Dan cikgu yakin Guru Besar telah membuat penyampaian kawasan kepada barisan guru penolong kanan dan juga guru-guru serta anak-anak sekalian daripada ucapan yang sangat panjang lebar yang diberikan oleh Tuan Guru Besar tadi. Saya yakin anak-anak telah didedahkan dengan program ataupun dengan perpaduan. Cuma tak nak sebut kat sini, saya nak sebut kat sini, perpaduan ini merupakan salah satu daripada aspirasi sistem yang ada di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN kita yang telah bermula daripada tahun 2013 yang akan berakhir pada 2025, dan kursus perpaduan ini telah bermula sejak tahun 2014 lagi, dan cuma baru sampai ke PPD Kuliah Bandar Baharu bulan 7 baru ini. Jadi ini merupakan satu program yang telah kami rancang untuk memenuhi untuk pengetahuan guru-guru sekalian di dalam PPPN yang hari ini rasanya ramai dah makin melupakan PPPN sebab dah lama sangat dah kan. Kita pun dah nak habis dalam software ini. Dalam aspirasi sistem, dia ada 5 aspirasi sistem. Salah satu aspirasi sistem ada ialah tentang perpaduan. Kita nak bagi pada anak-anak murid kita untuk merasai, untuk menikmati, untuk menghayati kehidupan secara bersama di antara satu dengan yang lain, menerima dan memberi kepada antara satu dengan yang lain, dan mereka mendapat pengalaman daripada pergaulan ini yang menjadi bekal kepada mereka untuk hidup bermasyarakat di hari depan nanti. Itu salah satu aspirasi sistem yang ada dalam PPPN. Dan juga untuk mencapai daripada 6 perkara yang murid perlu capai daripada PPPN itu, iaitu salah satunya kita nak membentuk anak murid kita mempunyai identiti nasional, yang mempunyai semangat patriotik, mempunyai semangat cintakan negara, mempunyai semangat sayangkan negara. Baik, anak-anak sayang tak pada negara kita? Kita tak pada negara kita? Kita sayang, kita cinta pada negara kita, kita kena tunjukkan dalam tindak buat kita. Kita kena mengamalkan. Jumpa orang tua, kena bagi salam, Assalamualaikum untuk yang Islam, yang bukan Islam bagi selamat pagi, selamat petang, selamat sejahtera, kan? Ucap selamat. Kita menghormati orang. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita menghargai apa yang kita berjumpa dengan siapa. Yang cikgu lepas cikgu mengajar, kita cakap apa? Terima kasih cikgu. Cikgu bagi hadiah kat kita cakap apa? Terima kasih cikgu. Cikgu bagi cuti cakap apa? Terima kasih cikgu. Kita dapat apa yang diberi oleh orang kepada kita, kita menghargai pemberian tersebut, kita ucap dengan ucapan terima kasih. Kita kena tolong menolong antara kita, kena tolong menolong antara kita. Yang senang tolong orang yang susah, yang pandai tolong kawan kita yang tidak pandai, supaya kita dapat hidup secara bersama-sama. Perpaduan perlu untuk kita hidup secara bersama-sama. Tengok kawan kita tak bawa makanan, tertinggal duit, kita ada 2 biji kuih, bagi satu kat kawan kita.
Kan? Kita makan satu, bagi dekat kawan kita satu. Tolong kawan kita. Kan pernah dengar ustaz-ustaz dan cerita tentang kisah macam mana Rasulullah sangat suka tolong orang. Rasulullah, Nabi Muhammad akan tolong orang sentiasa. Nabi ada 2 biji kurma, Nabi bagi satu ke orang, Nabi ambil satu untuk Nabi. Kadang-kadang Nabi berkorban bagi semua pada orang yang Nabi tidak ada tinggal apa-apa. Sebab apa? Nabi suka tolong orang. Dan tolong orang merupakan salah satu perkara untuk kita hidup bersama sama. Siapa nak hidup orang-orang kadang-kadang? Ada tak yang nak hidup orang-orang? Tak ada. Kalau ada, tak kena bagi kau balik pusat lah. Kena buat sesuatu. Siapa nak hidup sama-sama angkat tangan? Bagus. Okey, satu tangan. Okey, terima kasih. Satu tangan. Satu tangan nanti kita sambut tangan itu angkat tangan lama. Okey. Kita nak hidup bersama sama. Boleh ke kalau kita bergaduh dengan mengganggu kita? Tak boleh. Bila bergaduh kita dapat apa? Kita dapat sakit dan pertamanya. Bila bergaduh nak pukul-pukul kan? Dapat sakit. Rugi kita. Dapat sakit kan? Yang kedua, kita akan berpecah belah. Kita akan berpecah belah. Kita akan tak boleh nak duduk sama-sama. Sebab tu Ustaz nak apa? Dia guna anak-anak murid sekalian. Ustaz pun selalu sebutkan, kita kena duduk bersama sama, hidup bersama sama. Kita bertolak ansur sesama kita. Okay? Jadi tak setuju saja kot. Nanti saya terima kasih pula. Dah lama kamu ini dah macam sikit. Okey. Jadi terima kasih untuk kerana itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada PPG Bandar Baru Kulim di atas sokongan yang diberikan dan diberikan oleh Tuan Mahmud. Terima kasih kepada Tuan Azimah, Guru Besar Hebat dari Perdana Pemimpin Kepala SD Lalu Besar. Terima kasih kepada barisan guru penerbangan, barisan guru-guru. Saya pasti tanpa kerjasama daripada semua pihak, mana mungkin kita dapat menjayakan sesuatu program. Kami pun tidak dapat melaksanakan program ini tanpa kerjasama daripada guru besar. Dan guru besar kerana pasti tak dapat nak menjayakan program ini tanpa ada bantuan daripada guru-guru. Dan inilah perpaduan yang kita tunjukkan untuk kita hidup secara bersama-sama. Jadi kita cukup cara itu. Terima kasih di atas kerajaan yang dilaksanakan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan bersama kita pada hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah. Yang lemah di atas kurang ini, cikgu minta ampun dan maaf. Aku lupa lihat Astagfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah negara kita yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bangunlah bangsaku. Maju buka pintu-pintu di hati, rapatkan jurang, satukan tekad, arah untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Jiwa penyayang payungan terbilang, tunjuk kasihku tidak ayu.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dasmi Tifai, saya suka sama PSS, TV PSS SK Labu Besar. Bolehkah saya tunggu Tuan? Boleh, insyaAllah. Silakan. Tuan, bolehkah Tuan kongsikan amalan terbaik yang boleh dilaksanakan oleh sekolah dalam menerapkan nilai perpaduan? Okey. Terima kasih Tasnim atas soalan. Tasnim, apa khabar, sihat? Okey, jadi Alhamdulillah. Apa yang cikgu boleh katakan untuk kita menerapkan perpaduan untuk menjadi amalan kepada sekolah? Yang pertamanya, pihak sekolah perlu mewawarkan yang pertamanya program perpaduan ini supaya semua guru dan juga murid-murid mengetahui tentang adanya penekanan berkenaan dengan perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Jadi maknanya guru besar kena selalu bercakap tentang perpaduan, guru-guru bertugas kena bercakap tentang perpaduan, Tasnim pun ketika mengacarakan TV PSS kena sebut selalu tentang perpaduan. Dan dalam perpaduan ni Tasnim, kita perlu ada 4 perkara. Okey, ada berapa? 4 perkara. So, yang pertama kita perlu ada budaya menerima. Kita terima siapa saja tanpa syarat. Ada murid baru datang masuk kelas Tasnim kan, dia datang masuk kelas Tasnim, baru datang daripada jauh. Tasnim kena terima dia tanpa syarat. Tak perlu tanya dia siapa, orang mana, apa semua, terima tanpa syarat. Dia ni anak orang kaya ke anak orang miskin? Kalau anak orang kaya nak kawan, anak orang miskin tak nak kawan, tak boleh. Kita kena menerima dia tanpa syarat. Siapa sahaja yang datang berjumpa dengan kita, berada kat dalam kita kena berkawan dengan dia tanpa syarat. Satu. Yang kedua, kita kena ada saling menghormati. Tadi menerima. Yang kedua ni kita kena menghormati antara satu dengan yang lain. Kita kena tahu batas-batas dalam pergaulan. Walaupun Tasnim baik dengan cikgu, Tasnim kena hormat pada cikgu. Sebab apa? Walaupun baik, cikgu selalu belanja Tasnim, tapi dia seorang cikgu kan. So kena hormat. Macam tu juga dengan guru besar. Cikgu-cikgu pun kena hormat pada guru besar, walaupun guru besar ni seorang kawan kepada cikgu tersebut. So kita kena menghormati orang lain. Dan macam mana kita nak hormat, nak amalkan hormat, menghormati pada orang lain? Yang pertama, kita kena kalau jumpa bagi salam kan. Nabi Muhammad pun sebut afshus salam, sebarkanlah salam. Bila kita bagi salam ke orang, orang jawab salam kita, dua-dua orang dapat kebaikan. Hati kita dengan hati orang yang kita bagi salam tu pun akan saling bertaut antara satu dengan yang lain. Jadi kan kita semua ni kan bersaudara kan. Jadi kita bagi salam, hormati orang. Kalau kita tengok yang datang tu orang bukan beragama Islam, kita ucapkan pada dia selamat sejahtera, selamat pagi, selamat petang. Itu yang kedua. Nak wujudkan amalan perpaduan dalam kalangan warga sekolah dan kalangan murid, cikgu apa semua. Yang ketiga, kita kena ada saling mempercayai. Percaya mempercayai. Kita kena percaya pada orang, orang kena percaya kepada kita. Dan kita jangan sekali-kali buat perkara yang orang boleh tak percaya kepada kita. Apa perkara yang kita tak boleh buat supaya kita nak wujudkan kepercayaan orang pada kita? Kita jangan menipu. Tak boleh menipu. Tak boleh ambil barang orang tanpa kebenaran. Kalau kita ambil barang orang tanpa kebenaran, orang dah tak percaya kat kita, betul tak? Kita kena mempercayai orang, dan kita juga kena orang percayakan diri kita. Maknanya kita jadi orang yang baik, kita kena jadi budak yang ada adab, kena jadi murid yang ada amanah. Kalau cikgu bagi kerja sekolah, kita kena buat. Jadi itu yang ketiga, percaya. Dan yang keempat, cikgu nak kongsi, kita perlu menghargai. Macam mana nak menghargai orang? Kita ucap terima kasih. Terima kasih cikgu, terima kasih. Kalau kawan kita nama Aina, dia bagi kuih kat kita kan, terima kasih Aina. Macam ni cikgu cakap, terima kasih Tasnim, datang temu duga cikgu, kan, datang temu ramah cikgu, cakap terima kasih. Terima kasih guru besar bagi nasihat. Terima kasih cikgu matematik ajar saya mengira. Kita kena selalu menghargai orang. Kawan kita, cikgu-cikgu lebih utama lah. Dan kat rumah kena menghargai siapa? Mak ayah kita. Kita kena tolong mak ayah kita sebagai tanda kita menghargai mak ayah kita. Jadi 4 perkara tadi
dia boleh membentuk kita, membentuk perpaduan dalam kalangan kita. Dan perkara ini perlu dibuat dalam semua, dalam kelas, waktu kita belajar, waktu kita dalam persatuan, duduk di padang, kita bermain, semua elemen ini kita kena ada. Tasnim buat kerja dalam skuad Cakna PSS, kena ada keempat-empat elemen ini, barulah kita dapat membudayakan, dapat membentuk perpaduan dalam warga sekolah. Sebab ni penting Tasnim. Penting sebab sekolah ialah tempat untuk kita mewujudkan kepercayaan sesama kita, tempat untuk kita membina diri kita untuk menjadi murid yang baik, anak yang baik lagi cerdik, ABC tu kan. Dan kan ada dengar juga perkataan karamah insaniah, kita nak letakkan manusia pada tempat dia. Jadi kalau itu je kot cikgu nak kongsi dengan Tasnim, boleh? Okey. Terima kasih Tuan Sama. atas kunjungan sekolah kami. Terima kasih Tasnim datang temu ramah cikgu. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Tasnim bin Faiz dari skuad Cakna PSS PSS SK Labu Besar. Bolehkah saya temu Puan? Boleh. Puan, selain daripada aspek perpaduan etnik, apakah komponen perpaduan lain yang Puan kenal pasti telah diterapkan di sekolah-sekolah dalam daerah Kulim? Sebenarnya komponen perpaduan ada banyak, ya. Terkandung dalam pendidikan, perayaan, seni, bahasa, sukarelawan dan sebagainya. Dan yang paling dekat sekali kalau kita perhatikan di sekolah-sekolah, kita tengok daerah kita sendiri, daerah Kulim Bandar Baru. Di sekolah-sekolah kita tengok contoh dia di SK Labu Besar sendiri. Kita adakan sambutan perayaan. Ya, sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri setiap tahun dianjurkan oleh pihak sekolah. Yang mana pada hari tersebut murid-murid daripada kaum yang lain akan dapat merasakan pengalaman sendiri bagaimana sambutan Hari Raya Aidilfitri, yang mana mereka tidak kekok untuk pakai baju Melayu dan bersamping, memakai baju kurung, dan mereka kelihatan tampan dan sangat manis sekali. Dan satu lagi, kalau kita perhatikan sukan tahunan sekolah, setiap sekolah memang akan anjurkan sukan tahunan sekolah. Jadi dalam sukan tahunan sekolah tu, kalau kita perhatikan setiap pasukan ada kumpulan masing-masing kan, dan dalam kumpulan ataupun setiap pasukan itu murid-murid terdiri daripada pelbagai kaum, ya. Dan semasa perlawanan ataupun pertandingan dilaksanakan tu, semua murid akan bersorak, ya, akan bersorak untuk memberi dorongan kepada kawan-kawan tanpa mengira kawan-kawan tu sama ada yang berbangsa India, Cina dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari kalau kita tengok aspek perpaduan ni terkandung dalam semua aktiviti dan program yang dilaksanakan di sekolah tanpa kita sedar. Terima kasih Puan atas pemberkesian dan kunjungan ke sekolah kami. Terima kasih adik Tasnim. Jumpa lagi. Terima kasih kerana telah menonton berita dari skuad channel PSS TV PSS SK Labu Besar. Dan jangan lupa like, follow, share dan subscribe video kami. Jumpa lagi. Bye.